Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada tengah hari ini, marilah kita membuka majlis dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Pengurusi Majlis yang dihormati Pengurusi Masjid At-Taqwa DTDI, Datuk Mansur bin Man, Timbalan Akib Ustaz Muhammad Fadullah Makno, dan Imam bertugas pada hari ini Ustaz Muzamil Haris, pegawai-pegawai kanan polis yang hadir, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Jadi pertama dan selamanya marilah kita merakamkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Ilahi kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita masih lagi mampu berdiri. Kita juga masih lagi mampu untuk hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak masjid kerana sudi menjemput wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia untuk menyampaikan perkongsian berkaitan dengan jenayah komersial ataupun kes-kes yang melibatkan cyber lah. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh tentang perkongsian saya pada tengah hari ini, saya nak memperkenalkanlah, dalam PDRM ni kita ada 10 bahagian. Salah satu bahagian dia adalah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial lah. Yang mana fungsi-fungsi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni adalah yang pertama sekali untuk menangkap, menjalankan penyiasatan dan mendakwa penjenayah kola putih yang melakukan kesalahan penipuan, keamanan jenayah, pemalsuan, jenayah cyber, termasuk isu-isu scam yang berlaku dekat luar sana. Dan lain-lain lagi sama ada kegiatan tersebut dilakukan oleh orang perseorangan ataupun sindiket. Jadi sebentar lagi saya akan terangkan apa itu sindiket, apa juga itu kedai akaun, mule account, sebab ramai lagi yang tak tahu pasal kedai akaun ni, mule account. Saya akan terangkan sedikitlah apa keyword-keyword yang saya akan terangkan yang ada dalam perkongsian saya pada tengah hari ini. Jadi jenayah cyber ni dia adalah segala aktiviti jenayah. Tak kisah aktiviti apa, tapi dia adalah aktiviti yang melanggar undang-undang dengan menggunakan kemudahan internet lah. Seperti yang kita tahu, semua peranti kita punya telefon bimbit, komputer, laptop dan sebagainya, tablet, semuanya berhubung dengan internet. Dia adalah satu rangkaian di mana dalam rangkaian ni ada berjuta-juta peranti-peranti lain yang turut kita panggil dia bersambung bersama. Dan setiap peranti ni dia ada ID dia sendiri, dia ada kad identity, kad pengenalan dia sendiri, yang kita panggil sebagai IP address lah. Jadi yang berlaku dekat ruangan cyber, dan tujuan dia, objektif dia adalah untuk memisahkan harta daripada pemilik ataupun daripada mangsa. Tujuan dia adalah hanya nakkan duit sahaja. Dia nak pisahkan harta dan menyebabkan mangsa itu dia akan mengalami kerugian dan stres lah, macam tu. Okey, jadi salah antara faktor yang menyebabkan peningkatan jenayah cyber ni, yang pertama sekali adalah kemunculan internet sebagai alat telekomunikasi terkini lah. Kalau dulu kita berkomunikasi melalui burung, melalui telefon dekat rumah, sekarang kita dah menggunakan telefon bimbit. Sekarang ni ada juga kita menggunakan telekomunikasi ni menggunakan jam tangan, ada juga. Jam tangan yang tak ada singkat pun ada, kita panggil sebagai eSIM. Dia hanya menggunakan internet sahaja, tak ada singkat. So disebabkan kita punya revolusi teknologi tu, menyebabkan lebih ramai orang yang menggunakan teknologi ni, lebih ramai orang yang terdedah dengan internet, menyebabkan ramai yang mengambil kesempatan lah untuk melakukan aktiviti-aktiviti jenayah cyber. Okey, seterusnya penjenayah ni juga kita sukar untuk dikenal pasti. Salah satu faktor ni adalah mereka ni adalah dari golongan-golongan yang profesional. Mereka ni ada sekolah sendiri, ada latihan sendiri, dan cara-cara mereka melakukan scam ni pun diajar. Ada mastermind dia, ada cikgu-cikgu dia. Dan kita suka nak kenal pasti penjenayah ni disebabkan mereka sering menggunakan akaun kedai, mule account, di mana sebentar lagi saya akan terangkan apa itu mule account. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dalam pengendalian dunia IT.
Zaman sekarang ni kita dalam tak sedar lah, kita sebenarnya maklumat kita ada dalam keawangan lah, maksudnya ada dalam terapung. Sebab storage dekat internet ni dia menggunakan konsep cloud storage ataupun storage yang diawankan. Faham ke? Dia macam mana dia apungkan lah benda tu. Data-data kita terapung. Jadi siapa-siapa sahaja yang ada link dengan data kita tu, dia boleh akses maklumat-maklumat kita. Secara tak sedar, kita punya maklumat memang dah terdedah. Sama ada benda tu di private kan ataupun tidak, ataupun scammer ni dia berjaya mendapatkan maklumat tu melalui jalan yang ketiga lah. Okay, seterusnya salah satu faktor lain adalah sifat ketamakan manusia dan keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang singkat. Kalau kita perhatikan jenayah-jenayah cyber ni, kebanyakan mereka ni ditawarkan dengan duit lah ataupun pulangan yang lumayan dengan komisi yang tinggi. Kalau dia tawarkan pinjaman interest yang rendah, cara proses yang mudah, tanpa slip gaji, tanpa penyata KWSP dan sebagainya. Jadi dia mudahkan kita, menyebabkan kita terpedaya. Lagi satu, dia akan tawarkan keuntungan yang lumayan lah. Yang mana kalau bila kita dah nampak duit ni, kita dah rasa gelap mata. Okey, sebelum tu saya akan kongsikan sedikitlah ringkasan statistik yang melibatkan jenayah cyber yang biasa berlaku dekat luar sana. Okey, dalam ni ada 6 statistik lah, tapi sebenarnya banyak lagi yang jenayah-jenayah berlaku dekat luar sana. Tapi saya kongsikan 6 sahaja yang kes-kes yang common yang berlaku dekat luar. Okey, salah satunya adalah tipu pembelian online ataupun kita panggil sebagai e-belian lah. Kalau kita tengok dia punya trend dia daripada tahun 2020 ke tahun 2021, dia punya trend dia meningkat hampir setengah kali ganda. Daripada daripada 466 kes sehingga 709 kes. Hampir separuh, sekali ganda lah. Nampak tak kita punya trend jenayah komersial tu semakin meningkat. Dan sehingga bulan 5 tahun ni dah berlaku 505 kes. Dah lebih tinggi daripada kes yang berlaku pada tahun 2020. Begitu juga dengan Macau scam. Macau scam ni kalau kita tengok dia punya trend pun meningkat juga daripada 664 kes ke 695 kes. Dan sehingga bulan 5 tahun ni, jumlah kes yang dah berlaku adalah 443 kes lah. Ini adalah jenayah-jenayah yang dilaporkan kepada pihak polis. Kita tak masuk lagi statistik yang mana masih belum ada laporan polis dibuat berkaitan dengan jenayah-jenayah macam ni. Okey, seterusnya yang ketiga adalah love ataupun pasal scam. Dia lebih kurang je love dengan pasal scam, sebab pasal scam ni dia bermula dengan love scam. Dia bermula dengan percintaan, yang mana suspek ni dia menawarkan, dia mengambil berat terhadap mangsa, dia menawarkan kesanggupan untuk bercinta dengan mangsa sehingga menyebabkan mangsa ni dia percaya. Sehinggalah bila dah ke satu tahap tu, dia dah macam mana dia dah mula percaya, dan suspek ni dia akan mula memperdayakan mangsa dengan menawarkan ataupun ingin memberikan hadiah, dan mulalah dia akan menghantar barang daripada luar negara yang mengatakan barang-barang tersebut ada barang yang mahal lah, apalah. Tapi dia tak menceritakan sebenarnya dalam barang tu ada wang. Itu nanti saya cerita. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ni. Okey, seterusnya adalah tipu pinjaman tidak wujud ataupun PTW. Yang ini sering berlaku dekat masyarakat kita. Kalau kita tengok pada tahun 2020, sebanyak 826 kes. Tahun 2021 mungkin dah berkurang, dan sehingga tahun ni pun dah berkurang juga. Mungkin hasil daripada kempen-kempen kesedaran yang kita lakukan, masyarakat sedar. Sebenarnya tak wujud pun pinjaman yang menawarkan kemudahan interest yang rendah dan proses yang senang lah. Seterusnya adalah tipu tawaran pekerjaan e-dagang. Tipu tawaran pekerjaan e-dagang ni dia macam mana? Dia ditawarkan pekerjaan dalam tempoh masa yang singkat dan kita akan dapat komisen berdasarkan tugasan yang kita lakukan. Ini pun saya akan terangkan sebentar saja lagi. Dan juga pelaburan lah. Kebanyakan pelaburan yang dilaporkan kepada pihak PDRM adalah pelaburan-pelaburan yang tak wujud. Dan semestinya syarikat yang digunakan dalam pelaburan ni dia tidak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, ini adalah statistik kerugian.
kita tengok jumlah yang bawah sekali tu. Pada tahun 2020, 126 juta kerugian bagi tahun tersebut, melibatkan 6 modus operandi yang saya terangkan tadi. Pada tahun 2021 dia dah kurang sikit lah, 123 juta. Tapi kita tengok pada bulan 1 hingga bulan 5 tahun ni, 2022, kerugian yang dah berlaku hampir 60 juta, hampir separuh daripada tahun 2021. Sedangkan kita, ini statistik ni baru sehingga bulan 5 sahaja, belum masuk bulan 6, boleh sampai separuh pun tahun 2021, dah hampir separuh. Okay, ini adalah statistik mangsa lah. Kalau kita tengok mangsa, kebanyakan mangsa ni yang terlibat dalam kes-kes jenayah cyber ni, dia daripada kalangan umur 17 hingga 40 tahun. Dan yang kedua tertinggi 41 hingga 60 tahun, dan 61 tahun ke atas hanya 112 sahaja. Dan kalau kita tengok juga, perempuan dia lebih banyak menjadi mangsa daripada lelaki. Ini mungkin ada kaitan juga dengan modus operandi yang digunakan. Nanti saya akan terangkan. Okey, sebelum tu saya nak terangkan pasal keldai akaun. Sebab keldai akaun ni akan banyak digunakan selepas ni. Saya nak tuan-tuan semua faham apa itu keldai akaun ataupun yang kita panggil sebagai mule account. Okey, jadi keldai akaun ni dia adalah akaun pihak ketiga yang digunakan oleh sindiket ataupun suspek untuk menerima duit daripada mangsa. So bila suspek ni dia menggunakan akaun keldai untuk terima duit, jadi kita susah nak kenal pasti siapa kepala dia macam tu. Dan biasanya mangsa akaun keldai ni dia tak tahu pun duit masuk ke dalam akaun dia atas beberapa cara lah. Yang pertama sekali, serahan kad untuk disewakan. Contoh, mangsa ni satu hari dia tengok iklan dekat Facebook mengatakan tawaran untuk sewa kad ATM, di mana sebulan dia akan tawarkan bayaran RM1,000. Contoh, mangsa juga pada ketika itu dia terdesak nak menggunakan duit dan dia tengok iklan macam ni. Dalam masa sebulan dia boleh dapat RM1,000 dengan hanya menyewakan kad sahaja. Cuba bayangkan macam mana perasaan dia pada ketika itu. Dia terdesak nak menggunakan duit dan dia lihat iklan menawarkan duit yang dengan cara yang mudah lah, hanya menyewakan kad sahaja tanpa perlu membuat apa-apa. Jadi dia terpedaya. Bila dia terpedaya, dia nak sewakan kad dia ni. Cara dia serahkan kad tu biasanya dia menggunakan perkhidmatan penghantaran lah, Lalamu, Pos Laju, JNT dan sebagainya. Dan dia tak kenal pun dengan siapa dia hantar kad tu, siapa penerima kad tu dia tak kenal. Dia tak ada maklumat. Jadi bila dia serahkan, dia tak dapat apa-apa wang, dan akhirnya kad dia digunakan oleh sindiket. Dan mereka ni, mule account ni hanya tahu kad digunakan setelah dihubungi oleh pihak polis lah biasanya. Bila kita call dia, baru dia tahu yang kad dia telah digunakan. Ataupun bila dia dapat maklumat daripada bank, akaun telah disekat, baru dia tahu kad dia telah disalahgunakan. Okey, cara kedua adalah serahan kad ATM sebagai cagaran pinjaman wang lah. Ini pun mangsa daripada kalangan-kalangan orang yang terdesak duit juga, golongan miskin, B40. Dia nampak tawaran pinjaman wang dengan cara yang mudah. Tapi dengan syarat dia kena serahkan kad ATM dengan alasan yang diberikan adalah sebagai cagaran lah, ataupun sebagai bulan-bulan duit masuk ke dalam kad ATM tu dia akan terus ambil sebagai bayaran pinjaman balik. Itu alasan yang digunakan. Bila diserahkan kad, sama juga cara dia menghantar melalui pos, dia tak berjumpa dengan suspek sebenar. Bila diserahkan kad, duit pinjaman dia tak dapat, kad dia hilang. Seterusnya kad tu digunakan untuk membuat scammer ni lah. Okey, yang ketiga adalah pinjaman kad kepada individu lain atas dasar kepercayaan. Yang ni saya pernah ada satu mangsa, dia cerita dekat saya. Okey, satu hari dia berada dekat kedai makan bersebelahan dengan bank. Okey, pada ketika itu datang satu orang lelaki tua. Datang seorang lelaki tua meminta bantuan, dia nak pinjam kad ATM sebab nak terima duit. Maksudnya dekat sini mangsa diperdayakan dengan cara belas kasihan. Disebabkan dia kesian dengan pakcik tua tu, dia pinjamkan kad dia dekat pakcik tua tu. Pakcik tua tu pergi dekat bank sebelah, konon-kononnya nak gunakan kad ATM. Okay, pada ketika itu mangsa dia pergi ke kedai sebelah nak beli air.
Bila dia datang balik ke bank, pakcik tu dah hilang. Ini adalah salah satu cara lah. Dia pinjamkan kad tu atas kerelaan sendiri, atas sebab kepercayaan. Okey, ada juga baru juga kes ni, dia kenal dengan satu lelaki Singapura. Dia dah bercinta dengan lelaki Singapura ni lebih kurang setahun. Sepanjang percintaan dia tu dia dah membina kepercayaan kepada lelaki tersebut. Lelaki tersebut lah, suspek tersebut, dia dah membina kepercayaan kepada perempuan tersebut sehingga dia menyuruh perempuan ni membuka satu syarikat baru dan buka akaun syarikat. Dan semua maklumat akaun ni diserahkan kepada suspek atas dasar kepercayaan, sebab dia ingat dia dah bercinta dengan suspek ni. Dia bagi semua maklumat akaun bank. Jadi apa yang suspek buat, dia gunakan maklumat akaun bank ni sebagai tipu pelaburan. Hampir 1 juta lebih dah dimasukkan ke dalam akaun tersebut. Baru je lagi kes ni dia datang buat laporan. Seterusnya adalah mangsa diperdaya dengan alasan tersilap membuat transaksi. Ini jarang-jarang kita dengar lah, tapi jarang-jarang berlaku. Tapi cara dia lebih kurang macam ni. Suspek ni dia masukkan duit ke dalam akaun kita. Lepas tu bila dia dah masukkan duit tu, dia contact kita tau. Dia akan bagi tahu yang dia dah tersalah masuk duit. Bila dia dah bagi tahu macam tu, kita dah rasa macam, contohlah kalau duit dalam 10,000 masuk akaun kita secara tiba-tiba, takkah kita takut? Daripada mana duit tu? Tiba-tiba ada orang kontak bagi tahu yang dia salah masuk duit, dan disuruh diarahkan kita untuk pindahkan semula duit tu ke akaun lain. Dia bukan kepada akaun yang menghantar duit tu, ke akaun lain. Jadi secara tak langsung dia punya akaun bank ni dijadikan sebagai tempat persinggahan duit lah. Dijadikan sebagai mangsa keadaan. Okey, yang terakhir sekali adalah serahkan kad atas alasan membantu dalam perniagaan. Yang ini lebih kurang juga dengan untuk disewakan tadilah. Tapi alasan dia akan bagi tahu, okey, kau bagi kau punya kad ATM dalam masa sebulan ni aku nak buat bisnes. Nanti bila dah dapat keuntungan, aku akan share keuntungan tu kat kau. Tapi bila diserahkan kad, suspek menghilangkan diri dan kad dia telah disalahgunakan. Okey. Jadi modus operandi yang biasa digunakan saya akan share pada hari ini, antaranya 6 modus operandi lah yang biasa berlaku. Yang pertama sekali Macau scam. Yang kedua love scam ataupun pasar scam. Yang ketiga PTW lah, pinjaman tidak wujud. Yang keempat tipu tawaran kerja. Yang kelima scam pembelian dalam talian ataupun e-belian. Yang keenam scam pelaburan. Okey, untuk Macau scam ni kalau dia jarang-jarang berlaku, tapi bila berlaku biasanya mangsa akan mengalami kerugian yang besar. Setakat ni yang saya pernah dengar hari tu dekat Pulau Pinang tahun ni juga mangsa mengalami 4.2 juta kalau tak salah saya. 4.2 juta terima panggilan Macau scam. Okey, jadi apa cara dia? Yang pertama sekali dia akan menghubungi mangsa dan dia akan mengaku sebagai pegawai polis ataupun pegawai mahkamah, pegawai bank. Dia akan menyatakan macam ni. Okey, lebih kurang macam ni lah. Dia akan menyatakan bahawa terdapat satu penggunaan kad kredit telah digunakan, di mana kad kredit ni telah didaftarkan atas nama mangsa. Jadi mangsa ni bila dia buat penafian, dia akan terikut dengan arahan-arahan suspek ni sehingga dia membuat laporan dengan pihak polis lah. Kemudian pihak polis akan sambung dia punya panggilan ke Bank Negara Malaysia lah. Sehinggalah sampai dekat satu tahap dia percaya yang benda tu wujud, dan dia percaya yang dia sedang diburu oleh pihak polis. Dia menimbulkan elemen ketakutan dekat sini. Masa bila dia dah ketakutan, dia akan menyerahkan maklumat akaun bank, ada yang menyerahkan maklumat TSC, sehingga menyebabkan dia punya wang berkurangan. Sama ada wang berkurangan dalam akaun disebabkan dia bagi nombor TSC, ataupun dia sendiri yang membuat transaksi tersebut atas alasan konon-kononnya pihak polis ni atau pihak bank negara ni nak tolong dia, nak bersihkan nama dia daripada sistem supaya tak ditangkap oleh pihak berkuasa macam tu. So bila dia dah bagi TSC ataupun dia sendiri yang membuat transaksi tu, panggilan tu diputuskan ataupun dia tidak lagi dapat menghubungi suspek. Barulah dia sedar yang dia telah ditipu. Okay, so dia ada beberapa tahap lah. Yang tahap pertama menyamar sebagai syarikat Korea ataupun syarikat bank, syarikat mahkamah, lembaga hasil ataupun pihak PJRM. Kemudian panggilan ni dia akan sambungkan kepada pegawai atasan yang lebih tinggi. Dia nak mewujudkan satu keadaan seolah-olah dia ni memang betul-betul diburu oleh pihak polis. Sehinggalah dia akhir sekali dia akan bawa kepada pihak Bank Negara Malaysia.
Sehinggalah dia serahkan maklumat akaun bank dan juga dia sendiri yang bawa transaksi ataupun dia bagi nombor TSC tu. Okey, jadi mangsa dalam akau scam ni kebanyakan adalah daripada golongan-golongan warga emas, orang-orang yang berharta, golongan yang baru pencen, golongan yang mudah cemas. Jadi dia memang ada satu target people tau. Dia ada satu kumpulan target people yang mana mangsa mangkasukan ni memang dia ada duit. Jadi mereka-mereka yang ada duit banyak ni perlu berhati-hati. Ini adalah contoh-contoh perbualan lah, kalau nampak perbualan yang daripada kes yang sebenar lah. Okey, seterusnya love scam ataupun puzzle scam. Dia love dengan puzzle scam ni dia macam mana? Dia kes yang lebih kurang sama. Sebab biasanya puzzle scam ni dia bermula dengan love lah, percintaan. Yang mana biasanya mangsa tergolong daripada kalangan wanita. Ada juga daripada kalangan lelaki tapi jarang-jarang kita dengar. Okey. So mangsa ni dia akan mengenali suspek melalui aplikasi sosial lah, contohnya WeChat, Facebook, Instagram, Tinder dan sebagainya. So bila dia dah sama tak, dia akan mula bila dia dah berkawan ni dalam masa seminggu, sebulan hingga 3 bulan, dia akan menimbulkan rasa kepercayaan mangsa kepada suspek, sehinggalah suspek ni pada satu hari dia akan bagi tahu yang dia nak post satu barang kepada mangsa. Jadi masa dia post ni dia tak bagi tahu tau. Dia hanya bagi tahu yang dalam barang tu ada contoh beg tangan mahal jenama. Beg yang mahal lah, barang-barang yang mahal, barang kemas dan sebagainya. Bila dia hantar kepada mangsa ni, mangsa akan tunggu lebih kurang seminggu hingga sebulan kemudian mangsa akan terima panggilan telefon daripada syarikat kurier. Menyamar pula sebagai pos laju, custom. Okay, dia akan bagi tahu macam ni. Ada satu kiriman parcel telah dihantarkan ke atas nama mangsa, di mana dalam beg ni dia akan bagi tahu beg ni berat lah, ada barang dekat ATM lah. Mulalah dia akan wujudkan elemen takut. Dia akan bagi tahu ada duit lah. Bila mangsa ni follow up balik dengan suspek, dia bagi tahu duit tu sebagai hadiah. Okey, sebagai hadiah duit perbelanjaan. Mulalah suspek gelap mata. Bila dah mangsa percaya dengan suspek ni, mulalah dia akan membuat bayaran-bayaran yang diminta oleh pihak custom. Itulah dia punya proses. Dia bayaran stamp duty lah, bayaran untuk surat pelepasan custom lah, macam-macam. Sehingga kadang-kadang kalau love puzzle scam ni dia mengalami kerugian beratus ribu ringgit lah. Baru-baru ni ada seorang cikgu, dia buat laporan polis terkena dengan puzzle scam. Dia bukan love scam, puzzle scam. Dia mengatakan pada tahun 2019 ada seorang individu tak dikenali hantar WhatsApp dekat dia mengatakan dia ni adalah bekas anak murid yang sekarang ni belajar dekat London. So bila dia kata macam tu, satu hari dia akan dibagi tahu yang dia dah dapat kerja yang bagus sebagai kontraktor dengan syarikat yang besar lah. Dia nak hantar barang. Mulalah cikgu ni percaya yang sebenarnya dia hantar barang. Tapi bila syarikat custom, syarikat courier call cikgu ni minta bayaran, sehingga tahun 2000 setahun, proses berjalan selama setahun, cikgu ni mengalami kerugian RM206. RM206,000. Dalam tempoh setahun tu dia dah buat 42 kali transaksi ke dalam 9 akaun penerima yang berbeza. Total kerugian dia RM209,000. Okey. Okey, seterusnya adalah pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud ni sering berlaku dekat luar dan dia mensasarkan biasanya golongan-golongan yang memerlukan duit lah. Pinjaman tak wujud ni dia punya modus operandi dia akan menyamar sebagai platform pinjaman yang menawarkan interest yang rendah. Lagi satu, dia akan menawarkan proses yang senang, tak perlu slip gaji, hanya perlu hantar kad pengenalan contoh, hanya perlu hantar kad ATM contoh. Tadi kalau dah hantar kad ATM dia dah jadi isu lain dah, mail account. Tapi macam ni dia hanya hantar kad pengenalan, alamat, nombor IC dan sebagainya. Bila dia dah buat permohonan RM10,000 contoh, satu hari lepas 2-3 hari dia akan bagi tahu yang permohonan mangsa telah diluluskan dan diminta membuat bayaran stamp duty, bayaran proses pinjaman untuk mendapatkan duit, bayaran kerana skor kredit rendah, kredit pinjaman rendah. Dia tengok dalam baki dalam akaun bank rendah, dia minta mangsa ni top up. Bila mangsa terpedaya, dia top up duit tu, sehinggalah dia mengalami kerugian yang besar. Wang pinjaman tak dapat, individu tersebut menghilangkan diri. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kita nak buat pinjaman, ada ke kita kena bayar duit? Tak ada kan? Bila kita buat pinjaman, sepatutnya kita yang dapat duit, bukan kita yang buat bayaran.
Jadi berhati-hati dengan pinjaman tidak wujud. Okey, seterusnya adalah skam tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan ni biasanya terkena kepada para pelajar, penganggur, orang-orang yang tengah mencari kerja. So tawaran pekerjaan ni dia akan mula mengiklankan pekerjaan sambilan lah. Pekerjaan sambilan di mana dia akan iklankan melalui Facebook, Instagram, dan cara pekerjaan sambilan ni digunakan platform Shopee, Carousel, Lazada. Dia nak mengelirukan mangsa ni. Contoh konon-kononnya mangsa ni kena membuat pembelian barang dekat Shopee ni untuk meninggikan rating jualan, dan hasil keuntungan akan diberikan kepada mangsa berdasarkan komisen lah. Contoh biasa yang berlaku, tugasan pertama, tugasan kedua, bila mangsa ni buat bayaran dalam jumlah yang sedikit lah. Contoh tugasan pertama mangsa kena bayar RM99 untuk membuat satu pembelian jam tangan contoh. So bila dia dah bayar, dia dah bagi resit transaksi, dalam masa 5 minit kemudian mangsa akan terima balik duit dia dengan komisen berjumlah lebih kurang RM108. So dia punya komisen tu lebih kurang 10 sehingga ke 15% lah. Dalam masa 5 minit saja dia dah dapat untung lebih kurang RM10. Dia akan mula terpedaya, dia akan teruskan dengan tugasan kedua, di mana tugasan kedua ni dia punya jumlah dia akan menjadi lebih sedikit tinggi, tapi tak terlalu tinggi. Contohnya 200, 300, dan dia akan terima balik pulangan keuntungan RM30, RM40. Sehinggalah dia percaya benda ni. Tugasan ketiga dia dah mula. Dia akan mula menyuruh mangsa ni membeli barang dengan harga yang mahal lah, RM2,000, RM3,000. Bila mangsa ni dah buat pembayaran pertama, dia akan mula memainkan isu-isu mengatakan mangsa ni terlambat buat bayaran lah, mangsa ni tak melengkapkan tugasan yang diberikan, menyebabkan mangsa ni terdesak sebab dia nak duit dia balik. Dia terpaksa bayar. Kalau dia tak sedar, dia akan bayar sehingga mengalami kerugian RM6,000, RM7,000. Ada juga yang RM11,000 kalau tawaran kerja ni. Bila dia dah bayar macam tu, orang tu menghilangkan diri, dia dah tak dapat kontak, baru dia datang buat laporan polis. Okey, seterusnya adalah skam pembelian dalam talian ataupun e-dagang, e-belian. Yang ini suspek dia akan iklankan barang-barang yang harga dia lebih murah daripada pasaran, tapi dia tak akan menggunakan platform-platform yang formal. Dia akan menggunakan Facebook, Instagram, ada juga menggunakan Shopee. Tapi bila dia iklankan dekat Shopee ni, dia tak suruh WhatsApp personal dengan Shopee account. Dia akan suruh mangsa ni WhatsApp melalui aplikasi WhatsApp. Dia akan berdaya dekat luar platform. So bila dia mangsa ni nak membuat pembeli barang harga murah, dia akan bayarlah. Selepas dia bayar, suspek akan bagi tahu yang barang akan dihantar dalam masa 2 ke 3 hari. Namun selepas 2-3 hari barang tak sampai, baru mangsa ni sedar yang dia telah ditipu, dan dia buat laporan lah. Okey, seterusnya adalah skam pelaburan. Skam pelaburan tak wujud ni biasanya kita dengar melalui Telegram. Yang mana dalam grup Telegram ni ada juga yang menggunakan aplikasi WhatsApp, tapi biasa kita dengar dekat Telegram lah. Di mana dia akan wujudkan satu grup dekat Telegram. Dalam kumpulan Telegram ni ada ramai orang, mungkin boleh sampai ke 1,000 orang. Tapi sebenarnya dalam grup Telegram ni hanya ada beberapa individu sahaja. Contoh ada 30 orang individu sahaja yang kontrol semua akaun-akaun dalam tu. Maksudnya seorang individu mungkin boleh kontrol 10 ke hingga 30 akaun dalam tu lah. Seolah-olah dia nak mewujudkan satu keadaan supaya mangsa ni percaya yang sebenarnya pelaburan tu wujud. Bila mangsa ni ditawarkan dengan pulangan yang lumayan dalam masa yang singkat, dia mula membuat pelaburan. Lepas dia buat pelaburan tu, dia akan nampak dalam grup kawan-kawan yang lain ni, contohnya dia akan hantar, betul lah pelaburan ni, bagus lah, aku dah dapat lah ni pulangan RM10,000. Dia akan mula percaya. Lepas tu mulalah dia akan tambah dia punya pelaburan, tambah. Dia akan nampak keuntungan dalam aplikasi sahaja. Dia tak dapat duit fizikal tau. Duit tak dimasukkan dalam akaun dia, tapi dia nampak keuntungan tu sekadar angka dalam aplikasi ataupun website yang digunakan. Sehinggalah dia mengalami kerugian, baru dia sedar dia kena tipu. Okey, ini adalah menyamarkan Telegram. Ini jarang-jarang juga berlaku, tapi modus operandi ni biasanya suspek ni dia akan menggunakan gambar profil yang sama dengan kenalan kita lah. Jadi berhati-hati siapa-siapa yang mempunyai ramai kenalan. Berhati-hati sebab banyak juga kes macam ni. Dia menggunakan gambar profil yang sama dan dia minta bantuan seolah-olah dia terdesak nak menggunakan duit.
Ada juga dia bagi tahu yang dia punya akaun kena block sementara lah. Dia nak buat bayaran kecemasan hospital lah. Jadi dia akan minta mangsa ni bantu dia punya bayaran tu. Bila mangsa ni kontak semula dengan individu sebenar, baru dia tahu yang dia kena tipu. Okey, baik. Untuk langkah-langkah pencegahan yang pertama sekali, untuk kita mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa lah. Yang pertama sekali bagi saya, kita kena ambil tahu apakah modus operandi yang digunakan oleh suspek. Ini benda yang pertama. Bila kita tahu modus operandi yang digunakan oleh suspek, barulah kita sedar sebenarnya benda ni adalah scammer. Pertama sekali. Okey, yang kedua adalah jangan kongsi maklumat peribadi. Jangan kongsi maklumat peribadi ni kepada sesiapa pun. Apatah lagi kepada individu yang kita tak kenal secara dalam talian. Okey. Seterusnya yang ketiga, jangan muat turun apa-apa aplikasi yang mencurigakan. Biasa scammer ni dia akan bagi satu link dekat kita, disuruh kita download satu aplikasi format APK. Ni format Android lah. Dia akan suruh kita install. Dekat situ, bila kita dah install aplikasi tu seolah-olah dia yang kontrol kita punya phone tau. Dia boleh baca kita punya taxi number, dia boleh baca kita punya nombor telefon, siapa kenalan kita kat dalam tu. Itu bahayanya aplikasi yang ketiga ni lah. Okay, seterusnya adalah hubungi talian khidmat pelanggan. Kalau kita tak pasti, terus call yang mana-mana balai polis boleh, call bank boleh, call CCID Scam Response Center pun boleh. Yang pasti kita tanya kawan-kawan pun boleh. Yang pasti bila kita tak pasti, jangan terus buat keputusan secara melulu. Minta nasihat dulu, refer kepada kawan-kawan yang lebih tahu. Terus call balai polis pun tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah gunakan aplikasi untuk mengenal pasti dan menyekat talian. Contohnya adalah Truecaller lah. Truecaller, Whoscall. Okey, aplikasi Truecaller ni bila kita install aplikasi ni, nombor-nombor yang tak kenal call kita, dia akan timbul satu nama tau. Nama ni adalah nama yang telah disimpan oleh orang-orang lain yang menggunakan aplikasi yang sama. Contohnya kalau orang lain dah kena scam yang sama, dia akan save orang ni sebagai scammer. Bila orang tu call kita pula, dia akan naik scammer kat situ. Dia akan bertukar jadi warna merah. So kat situ kita boleh langkah berjaga-jagalah untuk kita kenal pasti siapa orang-orang yang menghubungi kita. Okey, yang seterusnya adalah bersikap berwaspada dan berhati-hati. Jangan mudah percaya, jangan mudah panik dan jangan bersikap tamak. Biasanya mangsa-mangsa ni dia golongan-golongan yang, kalau markup scam, dia adalah golongan-golongan yang mudah panik. Kalau tawaran pekerjaan, pelaburan, dia adalah orang-orang yang tamak. Nak duit dalam masa yang singkat, nak kaya dalam masa yang singkat, tapi sebenarnya itu adalah semua tipu. Okey, jangan mudah panik. Kita ada satu slogan lah, iaitu STOP. Yang pertama sekali stop, S untuk stop. Yang kedua thinking. Yang ketiga ask, bertanya. Yang keempat respond, memberi maklum balas. So bila kita terima panggilan-panggilan yang tidak dikenali menyamar sebagai pegawai polis, jangan mudah panik. Kita berhenti dulu untuk berfikir dan kita bertanya kepada rakan-rakan yang tahu, dan kita teruslah ambil tindakan, buat laporan ke covering ke, sekat nombor telefon yang digunakan dan sebagainya. Okey. Untuk seksyen kesalahan bagi kes-kes jenayah komersial ni, sebenarnya kita ada banyak. Tapi ini adalah 3 seksyen yang biasa kita gunakan. Yang pertama sekali adalah 420 Kanun Kesiasaan lah. 420 ni adalah menipu dengan curangnya mendorong supaya harta diserahkan. Siapa-siapa yang membuat penipuan dalam talian, kalau kita ada cukup elemen perdayaan, kerugian, ada mangsa, kita boleh charge di bawah seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Okay, seterusnya adalah 424 Kanun Kesiasaan, yang mana mengalihkan atau menyembunyikan harta dengan curang atau dengan tipu. Jadi hukuman dia adalah boleh sampai sehingga 5 tahun, denda dan juga kedua-duanya. Ini lebih kepada akaun keldai. Kita akan tuduh akaun keldai kerana bila duit dah masuk ke dalam akaun dia, bila dia tahu duit masuk tapi dia tak buat apa-apa, dia tak memulangkan semula duit ataupun dia tak rujuk kepada pihak bank untuk refer duit tu macam mana, kita boleh charge dia di bawah seksyen 424 Kanun Kesiasaan lah. Yang seterusnya adalah seksyen 291 atas kesalahan kecil 1995. Ini juga untuk atas kesalahan bukan scam, atas kesalahan diserahkan kad ATM kepada orang lain. Maksudnya bila duit masuk ke dalam akaun dia, dia tak dapat bagi keterangan yang munasabah. Kenapa duit tu masuk dalam akaun dia? Macam mana duit tu boleh masuk dalam akaun dia? So kita boleh charge dia di bawah seksyen 291 atas kesalahan kecil. Denda dia adalah penjara dan
denda atau penjara tidak melebihi 1 tahun, dan denda dia tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya lah. Okey, sebelum saya tamatkan perkongsian saya pada tengah hari ini, ini adalah kita punya perkhidmatan yang ditawarkan oleh bahagian siasatan jenayah komersial lah. Kita ada CCID Scam Response Center, kita ada CCID Infoline, Semak Mule dan Facebook, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dekat luar tu kita buka satu booth pameran. Dekat situ ada satu pamphlet. Semua maklumatnya ada dalam pamphlet tersebut. Dan juga ada poster. Nanti keluar nanti boleh ambil tu punya pamphlet tu untuk kita tengok lebih detail lah maklumat-maklumat ni. Okey, ini adalah perkhidmatan yang boleh digunakan, sama juga macam tadi. Kita ada Semak Mule. Okey, dalam Semak Mule ni kita boleh semak nombor telefon dan juga nombor akaun yang mencurigakan lah. Bila nombor telefon dengan nombor akaun ni ada ataupun telah dibuka kertas siasatan terhadap nombor telefon dengan nombor akaun ni, dia akan keluar dekat Semak Mule. Contoh kalau kita terima satu tawaran kerja, dia suruh kita buat bayaran ke dalam akaun pihak ketiga yang mencurigakan, kita boleh semak dekat sini. Kalau ada satu kes, dua kes, maksud itu adalah scammer. Okey, yang lain nanti boleh cek dekat luar. Dekat pamphlet tu memang ada detail. Tadi saya dah tengok, memang detail cukup lengkap. Boleh dapatkan dekat luar. Okey, jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada tengah hari ini. Saya sudahi saya punya perkongsian pada tengah hari ini dengan jutaan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.